Hadirin diingatkan untuk menutup mikrofon dan membuka kamera bagi yang berkelapangan sepanjang sesi ulasan berlangsung. Hadirin juga hanya dibenarkan membuka mikrofon semasa sesi diskusi pada 15 minit akhir majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada jemputan utama pembentang pada hari ini, Saudara Nur Ashikin binti Zulkifli serta para hadirin sekalian. Bagi memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Hadirin sekalian, suka untuk saya ingatkan sama-sama mengisi borang kehadiran yang disediakan di ruangan chat Google Meet yang akan diberikan yang ada dekat ruangan chat tu. Untuk maklumat hadirin sekalian, karya yang akan dikupaskan pada malam ini bertajuk Bi'ishmi Elohim. Sesi diskusi kemudiannya akan berlangsung pada 15 minit akhir dan peserta boleh mengajukan sebarang persoalan kepada pembentang sama ada melalui penulisan di ruang chat ataupun membuka mikrofon. Majlis pada malam ini dijangka tamat pada 10 suku malam. Sedikit pengenalan berkenaan pembentang kita pada malam ini. Quote membaca beliau adalah biar kita tahu, jangan berpura-pura tahu. Dan genre penulisan yang diminati olehnya ialah non-fiction, motivasi. Idola beliau dalam bidang penulisan ialah Najmi Fatih yang merupakan penulis buku Kerna Syurga Bukan Percuma. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada saudari Nur Ashikin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak dengar suara ke tak jelas ke beritahu tahu. Nanti boleh dengar semuanya. Okey, kita tak nak buang masa. So macam yang tertera dekat skrin kalian sekarang. Okey, tajuk karya yang saya akan bentangkan adalah Bi'ishmi Elohim. Okey, Bi'ishmi Elohim ni bermaksud dengan nama Tuhan ataupun kalau dalam bahasa Arabnya adalah Bismillah. Okey, kenapa digunakan Bi'ishmi Elohim? Kenapa tak guna dengan nama Tuhan? Kenapa tak guna Bismillah kan? Okey, tak lain tak bukan ianya merupakan salah satu faktor penarik untuk kita supaya kita rasa tertarik untuk membaca karya ini. Okey, selain itu ini juga untuk menunjukkan bahawa perjalanan ataupun zaman yang diceritakan dalam buku ini
merupakan zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Okey, kalau perasan, ada perkataan sang penuntun hati kan kat situ. Okey, kenapa karya ni tertulis sang penuntun hati? Okey, kalau nak tahu, kita kena teruskan kita punya perkongsian yang seterusnya. Okey, karya ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Azra tadi, karya ini ditulis oleh Dr. Mazli Malik. Sedikit perkenalanlah mengenai Dr. Mazli Malik ni. Beliau merupakan seorang graduan Universiti Malaya dalam bidang usul fiqh, dan beliau juga pernah menuntut di Universiti Al-Baik di Jordan. Selain itu, beliau juga pernah jadi pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Okey, macam mana beliau mendapatkan inspirasi untuk menulis karya ini? Okey, karya ini mendapat inspirasi daripada sebuah hadis yang dikenali sebagai hadis kulam. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tahu jalan cerita dalam buku ni, boleh baca sikit-sikit hadis kulam. Sebabnya jalan cerita dia hampir sama tapi tak sepenuhnya sama lah. Yang berbezanya adalah watak-watak yang ditampilkan dalam buku BHM Ibrahim ini. Okey, seterusnya. Okey, ini part yang paling penting di mana saya akan ceritakan jalan cerita secara ringkas lah, apa yang BHM Ibrahim ni nak cerita, apa yang BHM Ibrahim ni nak sampaikan sebenarnya. Okey, ianya bermula apabila Ghulam ni bermaksud seorang budak ataupun pemuda. Dia ni perlu belajar ilmu sihir. Kenapa dia kena belajar ilmu sihir kan? Okey, sebab zaman dulu-dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad, zaman sebelum Islam tu sampai, diorang ni mengamalkan agama nenek moyang diorang. Jadi diorang juga mengamalkan ilmu sihir. Dan macam biasalah dekat istana adanya seorang ahli sihir. Tapi ketika itu seorang ahli sihir ni dah tua. Jadi dia perlukan pengganti. Dan orang yang layak mengganti dia adalah Ghulam. Untuk dalam karya BHM Ibrahim ni, Ghulam tu nama budak tu. Kalau dalam hadis, dia tak diberi nama. Okey, seterusnya. Dalam pada masa yang sama, Ghulam ni tengah belajar ilmu sihir tu, tiba-tiba dia terjumpalah seorang rahib. Rahib ni apa? Rahib ni seorang pendeta ataupun seorang ahli agama. Okey. Dan rahib tu menyebarkan agama Hanif. Jadi ketika dia belajar ilmu sihir tu, dalam masa yang sama dia belajar juga tentang agama Hanif. Kerana ada sesuatu yang menarik minat dia berkenaan dengan agama Hanif tu. Tapi dia tak tinggal ilmu sihir yang dia belajar tu. Dia tetap belajar tapi dalam masa yang sama dia belajar juga agama Hanif tu. Dan apa yang menarik minat dia untuk terus belajar berkenaan dengan agama Hanif ni adalah kerana basar dan juga basirah. Basar dan basirah ni adalah dua benda yang memandu Ghulam ni untuk terus belajar berkenaan dengan agama Hanif. Untuk basar dan basirah ni kita akan teruskan untuk slide yang seterusnya nanti. Okey, setelah Ghulam ni menerima ilmu yang telah diajar oleh rahib tu, dan dia pun telah bersedia untuk sebarkan ilmu yang dia belajar tu, maka dia pun ajarkan ilmu yang dia belajar tu kepada penduduk di situ. Tapi dia menggunakan macam dia menggunakan nama dia sebagai ahli sihir untuk sebarkan berkenaan dengan agama Hanif tu. Okey, jadi setelah ramai orang yang menganut agama Hanif, sampailah ke pengetahuan raja. Dan bila sampai ke pengetahuan raja ni, macam biasalah raja tu akan marah sangat-sangat dekat Ghulam ni. Kenapa dia sebarkan agama yang lain daripada yang sepatutnya dia belajar. Okey, setelah
raja pun mengetahui situasi ketika itu, Ghulam ni telah diseksa lah. Macam-macam yang raja ni buat supaya Ghulam ni kembali kepada yang dirancang oleh raja. Tapi kerana telah ramai penduduk yang telah menganut agama Hanif, walaupun macam-macam ujian yang menimpa Ghulam ni, sehingga Ghulam ni mengorbankan nyawa dia sendiri, dan atas sebab pengorbanan Ghulam tu, akhirnya ramai sangat penduduk agama Hanif yang mengucapkan Elohi Akbar. Elohi Akbar ni bermaksud Allahu Akbar. Dan sedikit tambahan lah, Bi'ashmi Elohim ni, perkataan yang digunakan ni adalah daripada bahasa Ibrani. Okay, slide yang seterusnya. Okay, berkenaan dengan Basar dan juga Basirah, dan ini sebenarnya yang diketengahkan dan juga yang ditekankan oleh penulis ataupun oleh Dr. Mazli dalam karya beliau pada kali ini. Okey, apa maksud Basar? Basar ni bermaksud penglihatan, manakala Basirah ni bermaksud ketajaman hati. Okey, antara Basar dan juga Basirah ini kita boleh gunakan untuk merenung alam. Sebab apa? Sebab Tuhan berbicara dengan kita melalui alam. Okey, sebagai contoh, saya gunakan contoh kita sebagai manusia. Kenapa kita boleh gunakan diri kita dalam aspek merenung alam? Sebab kita sebenarnya termasuk dalam alam. Sebab alam ni adalah semua ciptaan Allah. Dan setiap ciptaan Allah tu adalah alam. Termasuk kita lah, sebab kita ni diciptakan tak lain tak bukan oleh Allah. Okey, contoh, kita boleh tengok diri kita sendiri. Setiap pagi kita bangun, bangun-bangun je kita boleh fikir. Nafas yang kita ada, nafas yang diberikan oleh kita, nafas yang dipinjamkan oleh kita, nafas yang dipinjamkan kepada kita, sebenarnya daripada siapa? Dan apa guna nafas yang diberikan kepada kita tu? Okay. Dan daripada situ, bila kita tahu siapa yang bagi pinjam nafas kepada kita, maka dari situ kita dah dapat memandu hati kita untuk melakukan kebaikan setiap hari. Okey, tapi manusia pada hari ini, kita lah termasuk saya yang bercakap, kita terlampau bergantung dengan kata-kata manusia ni sentiasa buat salah. Manusia ni tak terlepas dari buat kesilapan. Manusia ni tak lari dari melakukan kesilapan. Saya rasa banyak kali sangat kita dengar ayat-ayat macam tu. Tapi betul lah, manusia ni tak lari dari kesilapan. Tapi kesilapan tak perlu kita lakukan setiap hari. Tapi itulah yang kita buat. Setiap hari kita nak buat kesilapan sebab kita terlalu bergantung kepada ayat tu. Hingga ayat tu menjadikan ianya menjadi tiket untuk kita berbuat salah. Sebab kita dah biasa dengan ayat tu, kita dah macam alah, manusia ni buat salah, jadi wajarlah aku buat salah kan. Tapi sebenarnya kesalahan tu tak perlu pun kita nak ulang setiap hari. Kita boleh melakukan lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Kalau kita renung balik hari-hari kita, kalau kita masih ada ruang untuk bercakap mengenai keburukan seseorang ataupun kita masih bagi ruang untuk diri kita terima perkara-perkara yang negatif, maksudnya kita ni belum cukup sibuk melakukan kebaikan. Sebab kita masih ada lagi ruang yang kita bagi untuk diri kita untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat keburukan. Okey, itu contoh dari segi manusia lah, dari segi diri kita sendiri. Okey, contoh yang seterusnya, kita ambil contoh, okey, memandangkan sekarang tengah musim buah kan. Kita ambil contoh buah durian lah. Okey, contoh. Buah durian, luar dia kita tengok keras, luar dia kita tengok berduri, luar dia kita tengok tajam. Tapi walaupun luar dia tajam, walaupun luar dia keras, berduri,
tapi kita nak juga rasa isteri yang manis tu. Dan dari situ kita sebenarnya boleh belajar sesuatu. Dan kita boleh aplikasikan apa yang kita belajar, apa yang kita renungkan daripada buah durian tu dalam diri kita sendiri. Okey, contoh daripada buah durian tadi, kita boleh aplikasikan kepada diri kita yang sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah contohnya. Termasuk diri saya lah. Okey, muslimah ni tak sepatutnya tak sepatutnya membiarkan orang-orang melihat kemanisan yang ada dalam diri kita. Sebab setiap orang, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, setiap orang ada kemanisan dalam diri kita, dalam hati kita. Tapi kemanisan tu sepatutnya kita simpan untuk yang halal bagi kita, simpan untuk pencipta kita. Tapi hari ni kita macam tak ada pun duri-duri yang mampu untuk lindungi kita, sebagaimana adanya duri-duri yang pada durian tadi untuk melindungi isi durian yang manis tu. Jadi itulah gunanya merenung alam itu tadi. Sebenarnya banyak lagi dah contoh yang kita boleh ambil, sebab alam yang Allah ciptakan ni sangat-sangat luas. Okey. Seterusnya okey. Ini adalah 3 ayat yang menarik yang bagi saya kita boleh pegang, kita boleh simpan ayat ni dalam diri kita untuk memandu diri kita. Okey, yang pertama, manusia sering tertipu dengan hal yang mereka tahu. Manusia sering menafikan hal yang mereka tidak tahu. Okey, manusia ni bila dia tahu sikit je, tapi perlakuan dia seolah-olah dia tahu banyak. Okay, dan disebabkan itu sebenarnya semakin dia tahu, dia makin meninggalkan apa yang dia tahu tu. Sebab dia macam okey, aku dah tahu. Walaupun yang dia tahu tu ibaratnya ikan bilis lah. Ibarat ikan bilis dalam macam kodok je yang dia tahu tu. Tapi dia punya reaction tu macam dia tahu lebih dari ikan bilis tu. Lepas tu manusia sering menafikan hal yang mereka tak tahu. Okay, dah lah tak tahu kan. Lepas tu kita menafikan pula. Sepatutnya semakin kita tak tahu sesuatu benda tu, kita makin mencari apa yang kita tak tahu dan apa yang sepatutnya kita tahu supaya kita ni tak berpura tahu berkenaan dengan sesuatu. Okey, yang kedua, pengecut bukanlah mereka yang bersembunyi, tetapi pengecut ialah orang yang mengkhianati diri sendiri. Okey, dalam setiap hati kita, saya percaya dalam setiap hati kita, terutamanya anda semualah yang join pada malam ni, hati kita ni ada tujuan yang sama. Hati kita ni sentiasa nak buat baik, hati kita ni sentiasa nak menjadi yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita semua nak masuk syurga dan kita tahu kalau kita nak masuk syurga ni, kita kena jadi baik. Tapi dalam tak sedar, kita sebenarnya dah khianati diri kita sendiri. Sebab perlakuan kita tu dah melampaui apa yang sepatutnya terbuku dalam hati kita. Sebab hati kita ni nak jadi baik, tapi perlakuan kita ni tak jadi baik pun. Sebab itulah pengecut ni bukanlah mereka yang bersembunyi, tapi pengecut ni ialah orang yang mengkhianati diri sendiri. Okey, yang terakhir adalah ujian dengan kepayahan lebih mudah berbanding ujian dengan kesenangan. Kalau yang ni kita boleh tengok diri kita sendiri, tak perlu nak tengok orang lain yang jauh-jauh pun. Cukup kita tengok diri kita sendiri je. Contoh bila kita sakit, bila kita takut dengan COVID lah terutamanya kan. Bila kita bankrupt ke, bila kita susah, senang je untuk kita beribadah. Banyak je ibadah yang kita buat bila kita susah. Tapi bila kita senang, contoh esok Rizal nak keluar kan. Contoh, bila kita dapat dekan contohnya. Bila kita jadi kaya, bila kita dikenali orang ramai, berapa banyak ibadah yang kita buat waktu kita senang tu.
kita sendiri boleh bandingkan waktu kita senang dan waktu kita susah, banyak mana ibadah yang kita buat. Jadi banyak lagi perkara yang menarik dalam buku ni sebenarnya, tapi yang saya rasa saya kongsikan cukup sekadar itu sahaja. Saya serahkan semula kepada Azra. Alhamdulillah, selesai sudah sesi pembentangan lisensi buku oleh pembentang kita pada malam ini. Oleh itu, saya membuka ruang diskusi kepada para hadirin sekalian. Sekiranya terdapat persoalan, anda boleh ajukan soalan di ruangan chat ataupun menyuarakannya melalui mikrofon. Okey, kita ada soalan daripada audiens malam ni. Okey, saya ada soalan lah untuk yang boleh diajukan kepada saudara Shikin. Soalan pertama, dalam banyak-banyak buku yang saudari boleh beli, kenapa buku ni yang menarik perhatian saudari? Kenapa saya tertarik dekat buku ni? Yang pertamanya adalah tajuk dia. Sebab saya tak tahu pun dia punya maksud kepada tajuk tu, tapi bila saya tak tahu tu lah yang menarik minat saya untuk beli dan seterusnya baca buku ni. Sebab kita nak tahu dia punya isi dalam sekali, bukannya kita nak tahu sekadar tajuk saja kan. Kita nak tahu isi dalam dia sekali. Saya nak share sikit lah macam mana saya boleh terjebak dalam dunia pembacaan ni. Sejujurnya membaca ni bukanlah hobi saya. Sebab bagi saya hobi ni adalah sesuatu yang kita akan buat bila kita ada waktu yang terluang. Bila kita ada masa sikit pun, kita akan penuhi masa tu dengan hobi kita. Tapi membaca ni untuk diri saya lah. Membaca ni untuk diri saya sebagai teguran untuk saya dan sebagai cara saya untuk perbaiki diri saya sendiri. Sebab apa? Sebab saya kalau orang tegur ke, kalau orang nasihat ke, kadang-kadang kita tak dapat nak terima nasihat orang sepenuhnya. Dan kadang-kadang kawan kita sendiri pun bila dia nasihatkan kita, mustahil lah untuk kita tak terkilang ke, tak terasa ke dengan kawan-kawan kita. Tapi sebenarnya teguran ataupun nasihat dari kawan kita tu betul je, tapi kita rasa kita nak menang. Sebab itulah kita menyalahkan teguran tu. Dan melalui membaca ni, bila kita membaca sesuatu karya ataupun sesuatu buku, susahlah kita nak jumpa benda-benda negatif. Jadi secara tak langsung saya tak terlampau terdedah dengan perkara negatif bila saya membaca ni. Dan bila saya membaca ataupun
saya jumpa ayat-ayat yang buat saya sentap ke, buat saya macam kita macam tiba-tiba kena dengan diri kita kan. Bila terjumpa ayat-ayat yang macam tu, kita tak ada point pun. Kita nak terasa dekat siapa kan? Takkanlah kita nak terasa dekat penulis buku ni sebab tulis ayat-ayat yang buat kita sentap kan. Jadi sebab itulah membaca ni salah satu cara untuk saya perbaiki diri saya sendiri. Soalan seterusnya, apakah impak kepada diri yang pembaca dapat dari buku ni? Silakan. Okay, kesan kepada diri saya bila saya membaca buku ni, saya lebih nak tahu apa yang kita jarang jumpa. Contoh dalam buku ni sendiri banyak sangat perkataan-perkataan yang kita tak biasa dengar, banyak sangat perkataan yang asing lah bagi kita. Tapi kebiasaannya bila kita jumpa benda-benda yang kita tak biasa, benda-benda yang tak familiar dengan kita macam malas lah nak ambil tahu kan. Tapi buku ni, bila saya baca buku ni, menyebabkan saya lebih nak tahu lagi berkenaan dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan saya, tapi saya nak tahu juga. Sebab bila kita tahu, bila kita tahu sesuatu yang kita jarang jumpa, kita dapat amalkan dalam hidup kita dan kehidupan kita, dalam aktiviti kita sehari-hari. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya daripada audiens kita. Jika seseorang yang baru nak mula membaca, baru mula nak biasakan diri untuk suka buku, macam mana nak mulakan? First step, step yang pertama yang kita kena buat. Step yang pertama untuk kita membaca ni, bagi saya cari buku yang kita rasa kita tertarik dengan karya dia. Lepas tu pilih genre yang menarik minat kita. Pilih satu genre dulu. Dan pilih yang hari ni kita baca komik, esok kita baca novel cinta 700 muka surat, lusa kita baca majalah. Bagi saya, kita akan rasa macam susahnya membaca kalau macam tu lah. Kalau kita pilih cara tu, biasakan diri kita untuk membaca beberapa genre dulu. Mula dengan sikit-sikit. Dan satu soalan yang saya rasa seringlah selalu kita dengar, bila kita dah membaca ni, macam mana kita nak teruskan membaca tu, ataupun istiqomah lah, bahasa ringkasnya istiqomah kan. Sebenarnya kita ni tak lari jauh pun dari istiqomah. Sebab setiap hari kita makan, setiap hari kita tengok telefon, setiap hari kita tengok TV, setiap hari kita buka media sosial, dan benda tu kita boleh buat setiap hari. Tapi kenapa bila sampai benda-benda yang macam membaca, menulis ke, bila sampai benda-benda yang mendatangkan manfaat lah, bila sampai benda-benda yang mendatangkan manfaat kepada kita, kita rasa kita susah nak buat. Dan kita dah rancang lah, contohlah kita rancang, banyak dah kita plan, hari ni nak buat ni, esok nak buat ni, esok nak buat esok nak buat ni lagi. Lepas tu apa yang kita rancang tu kita tak buat. Sebab apa? Kita tak ada permulaan, kita rancang je. Kalau nak rancang tu setiap hari kita boleh rancang, tapi kita tak mula pun. Jadi
kalau kita nak buat sesuatu tu, kita kena mula, jangan rancang sahaja. Itu jawapan saya lah untuk soalan ini. Lagi ada soalan daripada uh, audiens malam ni? Ada lagi ke? Okey, soalan seterusnya. Hmm, siapakah sasaran pembaca untuk buku ni? Saudara rasa siapa yang patut baca buku ni? Siapa yang patut baca buku ni adalah orang yang nak tahu. Sebab bagi saya jalan cerita dalam buku ni tak terlampau rumit, melainkan bahasa-bahasa yang penulis gunakan sajalah, sebab banyak bahasa-bahasa dari Ibrani, tapi benda tu bukanlah ditinggalkan oleh penulis secara tergantung. Contoh perkataan Ilahi Akbar tadi, perkataan tu turut disertakan maksud dia dalam buku ni. Jadi buku ni sesuai je untuk semua sebab jalan cerita dia lah, jalan cerita dia berbentuk novel dan tak terlampau rumit. Okey, ada soalan lagi ke? Okey, okey, soalan seterusnya. Dalam keseluruhan karya yang saudari baca ni, plot ataupun bahagian manakah yang saudari rasa begitu signifikan dan membuatkan saudari rasa lebih bermotivasi mungkin? Okay, saya ceritakan dua bahagian yang saya rasa membuat saya nak tahu lagi bila saya baca buku ni. Okay, bahagian yang pertama adalah pada awalnya bagaimana seorang budak tadi ataupun yang bernama Gulam tadi tu, macam mana dia boleh terpilih untuk menjadi pengganti kepada ahli sihir diraja. Sebab kita tahu orang-orang yang bekerja dengan raja ni, orang-orang yang bekerja di istana ni bukanlah calon-calon orang kan. Dan ganjarannya pun dari segi harta memang banyaklah. Dan bila ganjarannya begitu, bukan senang lah maksudnya nak terpilih sebagai pengganti kepada ahli sihir istana. Okay. Waktu tu ada macam kira macam uji bakat lah, uji bakat antara ahli sihir yang lain dan Gulam ni pun dia berminat nak join. Sebab apa? Sebab dia terfikir kalau dia join ni dia akan jadi kaya, dia akan jadi senang, dia akan boleh bahagiakan mak dia. Dan dia dah tak perlu dah buat kerja-kerja yang susah-susah ni sebabnya ganjaran dia dari segi harta memang banyak. Dan
ujian antara ujian yang ahli sihir ni perlu depasi untuk jadi pengganti kepada ahli sihir diraja tu adalah mereka ni semua diberikan satu botol kaca dan sebiji apple. Dan apa yang mereka perlu buat adalah mereka perlu masukkan apple itu tadi ke dalam botol kaca. Bayangkan macam kita lah botol air mineral tu kan, kita nak masukkan apple dalam tu. Agak-agak macam mana kita buat kan. Okay. Dan Gulam ni dia minta kepada ahli sihir tu, minta kepada orang yang menguji tu, dia cakap bagi saya masa 1 hari. Dan dia pun balik ke rumah dia. Bila balik ke rumah dia, dia ada seorang kawan. Seorang kawan ni pekerjaannya adalah tukang besi, membuat besi-besi lah. Dan dia minta tolong kawan dia ni untuk masukkan apple tadi ke dalam botol kaca tadi. Sebabnya kawan dia ni ada kemahiran. Kawan dia bekerja untuk membuat besi macam tu kan. Jadi kawan dia ni ada kemahiran. Jadi dia minta tolong kawan dia ni untuk masukkan apple tadi ke dalam botol kaca tadi. Dan bila kawan dia ni berjaya buat macam tu, barulah dia kembali kepada istana dan tunjukkan kepada ahli sihir tu bahawa dia berjaya masukkan apple tu tadi dengan konon-kononnya menggunakan sihir yang dia ada. Padahal dia tak ada apa-apa sihir pun. Dan dari situ apa yang menarik bagi saya adalah mudahnya diri kita ni tertipu kalau kita tak tahu sesuatu. Kalau kita hanya memandang hasil dia tapi kita tak pandang pun di sebaliknya, mudahlah kita tertipu sebab kita ni tak tahu apa-apa. Okay? Dan yang kedua ni adalah cerita yang kedua ni disebut juga dalam hadis yang berada dalam slide tadi. Ada seekor haiwan duduk dekat tengah jalan, dan bila duduk dekat tengah jalan ni dia menghalang penduduk dekat situ nak lalu lalang kan. Dan haiwan ni dikatakan sangat-sangat besar. Tapi dalam buku ni dia tak beritahulah haiwan tu haiwan apa, singa ke gajah ke, tak tahulah haiwan apa. Tapi kalau dalam hadis disebutkan yang berada di tengah jalan tu adalah kambing. Jadi mengikut buku ni haiwan tu kita tak tahu apa. Lepas tu penduduk dekat situ cubalah untuk alihkan haiwan tu sebabnya mereka nak lalu dekat situ kan. Lepas tu dah cuba, dah baling batu, dah tolak-tolak tapi tak berganjak juga. Lepas tu ketika itu Gulam ni dah dikenali dah sebagai ahli sihir. Tapi Gulam ni tak ada sihir pun. Gulam ni dia belajar berkenaan dengan agama Hanif itu tadi, dan perkataan Bihmi Elohim ni tadi sentiasa ada dalam diri dia. Kemana-mana dia pergi, mesti dia akan perkataan pertama yang dia akan sebutkan adalah Bihmi Elohim. Okay? Bila orang-orang minta Gulam ni menggunakan sihir yang dia ada untuk alihkan haiwan tu, Gulam ni pun terfikirlah macam mana dia nak buat kan, sebabnya dia tak ada apa-apa sihir pun. Dan ketika itulah basirah dia, ketajaman hati dia, dia gunakan ketajaman hati dia untuk alihkan haiwan tu. Macam mana? Okay, dia ambil satu batu, seketul batu. Lepas tu dalam hati dia cakap Bihmi Elohim, ataupun kalau kita ambil satu batu, kita cakap Bismillah. Lepas tu dia ambil batu yang disebut Bihmi Elohim tadi, dia balingkan kepada haiwan tu, dan haiwan tu pun secara tiba-tiba haiwan tu pun bangun daripada tempat yang dia duduk tu. Jadi daripada kejadian tu Gulam ni semakin dikenali, tapi dikenali sebagai ahli sihir, bukan dikenali sebagai seorang yang belajar agama Hanif. Okay, dari situ Gulam ni bila dia dah dikenali,
mudahlah untuk dia menyebarkan ataupun menyampaikan agama yang dia belajar jadi kepada orang-orang lain. Okay, itulah dua cerita yang dalam buku ni menarik bagi saya. Hmm. Baiklah, terima kasih kepada saudari Ashikin. Um, okay. Um, Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung acara. Uh, saya nak mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian pada malam ini, dan saya juga mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf andai terdapat kesilapan dalam mengendalikan majlis sepanjang sesi diskusi ini. Mohon hadirin bersedia untuk sesi fotografi. InsyaAllah hari Isnin dan Rabu akan diadakan lagi minda karya, dan diharapkan agar para hadirin dapat turut serta bersama-sama. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr. Okay, baik, insyaAllah kita akan mulakan sesi penggambaran kita sebentar saja lagi. Jadinya saya berikan selama 10 saat kepada para hadirin semua untuk membuka kamera masing-masing bagi menangkap gambar sama-sama, insyaAllah. Okay, baik. Bagi para hadirin yang ingin buka kamera, saya berikan masa sikit lagi. Okay, baik. Kita akan mulakan sekarang. Okay, alright. Okay, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah berakhirlah kita punya sesi penggambaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.